Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian? Jadi semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Jadi kalau yang dah bersama dengan kami pada malam ini mungkin boleh komen daripada mana tuan-tuan dan puan-puan menonton rancangan Bina Kerjaya live pada malam ini. Saya Aznati Nayan, moderator program Bina Kerjaya episod malam ini akan menemani anda insya-Allah selama sejam sehingga 10 malam nanti. Jadi perkongsian malam ini adalah sangat-sangat menarik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan wajib bersama kami sehingga ke akhirnya. Okey, kita lihat ya. Pada malam ini kita akan bersama dengan panel yang sangat cekal, sepasang suami isteri ya. Tapi sebelum itu, okey, seremban jelas ya. Terima kasih Saliza. Saya juga nak cek ya, visual dengan audio yang sedang dilihat ini ada sebarang masalah, boleh maklumkan di komen ya. Nanti teknikal akan maklumkanlah. Sebab internet saya di puncak alam ni pun tak berapa okey juga. Kadang-kadang on, kadang-kadang off, terputus masa tengah live. Okey. Baiklah. Okey, malam ini kalau Bina Kerjaya episod yang lalu membawakan perkongsian rupanya saya punya tengah live tadi mute ni kan. Saya tak pasti itulah. Tak perasan tadi bahawa saya punya suara tadi mute by sistem. Okey. So saya Aznati Nayan, saya perkenalkan kembali. Mungkin tadi masa mute tu tak dapat dengar kan. Moderator malam ini yang akan bersama-sama membawakan episod kita malam ini, Anak Syurga, Hikmah dan Peluang di Sebalik Ujian dan Pengorbanan ya. Jadi malam ini kita akan bawakan perkongsian pengalaman, cabaran, ujian dan pengorbanan kehidupan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri pasangan romantis yang cekal dan kuat ini, iaitu Encik Faizal Majnis dan Puan Dina Syukra. Kita lihat video ini terlebih dahulu. Alhamdulillah, itulah kita punya pasangan suami isteri. Panel kita pada malam ini iaitu Cik Faizal dan Puan Dina Syukra. Apa khabar Cik Faizal dan Puan Dina malam ini? Alhamdulillah sihat Nat. Belum balik ke kampung Belum lagi. Okey. So sebelum kita nak pergi lebih baru dapat dengar suara Encik Faizal kan. Most problem lah. Itulah saya tadi pun tiba-tiba baru perasan Zoom auto unmute kan saya tadi, dia mute kan saya. Kita bercakap orang tak dengar apa-apa yang kita cakap kan. Okey, itulah cabaran live cabaran live ya. Okey. So sebelum kita nak pergi lebih jauh nak cerita panjang kan, sebelum nak masuk drama, cerita sedih dan so on, kawan biasa cakap tak kenal maka tak cinta. So eloklah kita kenalkan dahulu panel kita pada malam ini, pasangan hebat dan cekal ya di Kausar ini.
malam ini mungkin kita nak dengar dululah ladies first lah ya. Mungkin Puan Dina boleh kenalkan diri, sedikit latar belakang, asal mana, anak nombor berapa, belajar kat mana, dah ada berapa anak. Okey Puan Dina. Okay, terima kasih Puan MC, Puan Aznati. So saya perkenalkan diri sikitlah. Nama saya Dina Syukra Zakaria, macam yang Puan Aznati kenalkan tadi. So basically saya berasal daripada Terengganu. Jauh di pantai timur. So sekarang ni tak boleh balik lagi lah sebab ada kekangan kerja kan. Tapi insyaAllah lepas ni kita boleh merentas. So saya adalah anak keempat daripada 6 orang adik-beradik. Kebanyakannya menetap di Kuala Lumpur lah. Ada yang tinggal di Terengganu juga, dan mak saya masih ada di Terengganu. So arwah ayah saya adalah seorang guru bahasa Inggeris, dan ibu saya adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Dan saya memulakan pendidikan awal di Terengganu. Memang sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, semua di Terengganu. Tapi selepas tu melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda International Business di Universiti Teknologi Mahara Shah Alam di Selangor lah. Sampailah sekarang pun tinggal di Selangor. So itu, dan saya dah ada 3 orang cahaya mata. Cahaya mata yang pertama adalah Anik Razin yang berumur 12 tahun. Yang itulah yang didiagnose dengan achondroplasia. Yang kedua Anur Rauda berumur 11 tahun. Dan yang ketiga adalah Anaki Rifai berusia 9 tahun. So itulah sedikit sebanyak latar belakang saya. Okey, kita dah berkenalan dengan Puan Dina yang kita akan kongsikan kisah Anik lah sebentar nanti kan. Okey, kalau tadi Puan Dina asalnya Terengganu, akhirnya menetap di Selangor kan. Menetap di Selangor, so sekarang ni mungkin kita nak kenal pula dengan hero atau buah hati Puan Dina, iaitu Cik Faizal kan. Sama juga asal mana, macam mana kenal Dina, jatuh cinta dekat mana kan. Dan bila berkahwin. Mungkin boleh kongsi cerita ni kan. Kenapa soalan tu dia tunjuk kat saya tu? Jatuh cinta dekat mana? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang menonton live ni Bina Kerjaya. Terima kasih juga moderator Puan Aznati. Nama adalah Faizal Majnis. Berumur dah masuk kepada 4 series dah. Asal Kuala Lumpur kan. Pelajaran awal di sekolah di sekitar Kuala Lumpur lah. Sekolah rendah dan sekolah menengah Kuala Lumpur, dan meneruskan pengajian di UiTM Melaka dalam jurusan perakaunan lah. So ayah adalah pesara kerajaan, ibu si rumah. Itu saja kot kan? Nat? Oh, dia sembunyi cerita cinta tu. Tak apa. Oh, yang tadi. Lupa kan? Okey, macam mana orang cakap daripada Kuala Lumpur bertemu dengan orang di Terengganu kan? Sebab tu sewaktu kami dalam sama-sama, sewaktu kami bekerja, kami dalam buat juga part time lah, part time takaful lah. Jadi kami bertemu di dalam salah satu kelas takaful. Di situlah pertemuan pertama dan sehingga ke hari inilah. InsyaAllah. Okey, itulah maksudnya sebanyak orang cakap pepatah kan. Orang kata ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu jua. Jadi maksudnya masa bekerja part time tu bertemu di situ, bertemu dan menjadi jodoh lah. Rupanya jodoh jumpa kat situ kan. Okey, sebelum kita nak cerita lebih lanjut tentang Anik, kita tonton dahulu video tentang Anik, cahaya mata anak sulung Cik Faizal dan Puan Dina Syukra. Takkan ku biarkan walau ribut menyentakmu yang tidur. Datang petir menyambar jengking dan ular, benda takkan berundur. Nyamanlah Arjuna beta, mimpikan yang indah saja. Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa.
Pada satu ketika kau tak tahu mana nak pergi, jalan betul anak anda tak jelas mata, ambil yang sara duri. Hiduplah Arjuna beta, biarkan jasad yang luka, selama Tuhanmu ada, takkan engkau tercela. Anak syurga, hikmah dan peluang di sebalik ujian dan pengorbanan. Kita saksikan bagaimana seorang ibu dan bapa melalui ujian diuji dengan ujian anak syurga, Encik Faizal dan Puan Dina. Okay, kalau seingat saya lah, kalau saya rasa dalam tahun ini juga Cik Faizal ada buat surprise. Cik Faizal dan Puan Dina ni sebenarnya pasangan romantis. Pasangan romantis, ingat saya ada buat surprise anniversary di Pejabat Kausar dahulu. So seingat saya lah rasanya dah hampir 13 tahun usia perkahwinan Cik Faizal dengan Puan Dina. Okey, so dah 13 tahun. Jadi ini kiranya dah fasa perkahwinan tu, kalau dah 13 tahun tu rumah tangga yang dah stabil lah. Cuma saya percaya mana-mana perkahwinan ada pasang surutnya, ada cabaran dan ujiannya. Cuma mungkin special bagi Cik Faizal dan Puan Dina diuji seawal tahun pertama perkahwinannya, di mana saat sedang menunggu nak menimang cahaya mata, diberitakan dengan ujian anak yang akan lahir itu adalah anak yang istimewa, anak syurga. Mungkin Puan Dina boleh kongsikanlah tentang detik tersebut. Okey, terima kasih Nat. Basically of course lah, setiap orang mengimpikan semua yang sempurna kan. Kita dari awal, daripada kita belajar, kita nak sambung ke mana, kita nak dapat kerjaya yang stabil, kita nak dapatkan pasangan yang baik kan, pasangan nak bina keluarga yang bahagia. Tapi cabaran ataupun ujian itu kita kadang-kadang kita mengharapkan yang lain, tapi Allah berikan kita sesuatu yang berbeza. So apa yang saya ceritakan sikit bagaimana proses Anik didiagnosis lah dengan achondroplasia. So awalnya pregnancy sama juga macam orang lain, pergi check up every month, setiap minggu, sampailah ke minggu yang ke 33 minggu. Pada masa tu pergi check up dekat private clinic, and then saya nampak doktor tu check dia punya ukuran. So saya nampak dia check, dia ukur banyak-banyak kali, dan saya nampak muka dia sangat curious. So kita boleh nampak kan dia punya facial expression tu. So daripada situlah saya rasa macam something is not right lah. So bila saya tanya doktor okey ke, lepas tu dia kata dia nampak dia punya ukurannya tak sama macam ukuran yang sepatutnya. So dia kata tak apa, it's okay Puan, ambil vitamin next check up kita ukur lagi sekali. Tapi masa tu sebagai naluri seorang ibu, kita dah rasa doubt lah, kita dah rasa risau, kita dah rasa takut. Dan masa tu bila bercakap, masa tu Faizal pun ada samalah masa check up tu, dan bila bercakap dengan Faizal, kita seek for second opinion. So memang pergi another doctor, another gynae. And then masa check, kita tak cakap apa-apa, tapi doktor tu pun ada expression yang sama. So dia ukur banyak-banyak kali, dan saya tanya, saya question lah, doktor ukuran dia tak sama ke? Dia cakap Puan dah tahu ke? And then bila daripada situlah bila doktor cakap ukuran dia tak sama, so saya suggest untuk buat detail scan. So bila nak buat detail scan tu,
saya minta pendapat daripada my sister lah. Dia pun dalam medical medical background. So dia cakap sebab kita takut kan, sebab kalau ada masalah kesihatan, contohnya bila melahirkan, so baby tu mungkin perlu ada masuk dalam incubator ke, kos dia mungkin tinggi. So daripada situ kita nampak keperluan dia untuk bersalin di di hospital yang ada kepakaran lah. So kami referkan ke salah satu hospital semi private lah di Kuala Lumpur. So masa tu bersalin dekat sana. Sebelum bersalin tu memang pergi check up, refer dekat hospital tu pun memang doktor yang check tu pun dia memang ada expression yang sama, dan dia pun cakap dia macam bercakap dengan kawan lah, do you agree, dia cakap kan. So kawan dia cakap agree yang ada shortage lah dekat dia punya limbs dengan ni lah lengan dia kan. So dari situ dia cakap tak apa puan balik dulu, nanti kita akan discuss dengan pakar lah what is the next step kan, apa yang perlu kita prepare untuk bersalin nanti. So daripada situ saya balik lah macam biasa, tapi of course lah sebagai seorang ibu kita mengharapkan semuanya sempurna kan, macam tak ada apa-apa ujian ataupun lahir macam biasa. Tapi pada saat tu memang rasa risau, rasa takut. And then masa tu dekat office saya dapat panggilan telefon daripada hospital. So doktor yang yang attend saya masa tu call, dia cakap puan, saya nak bagi tahu, dia kata kita dah refer kepada pakar, dan kalau kita tengok daripada ukuran, daripada saiznya, dia cakap we suspect it is achondroplasia. So masa tu saya depan PC dan saya terus Google. Saya Google depan PC, dan saya nampak lah short stature person, short stature people dekat dalam gambar tu kan. And then daripada situ saya tak ada emotion lagi, sebab kita tak tahu macam mana nak express emosi tu. Kita tak tahu nak rasa sedih ke, nak rasa terkejut ke kan. Tapi apa yang saya buat, saya call my sister juga. And then masa tu my sister cakap lah, dia kata mungkin apa yang doktor diagnose tu mungkin salah, mungkin ada kemungkinan boleh jadi salah. Tapi dia kata kalaulah diagnosis tu betul, dia cakap sebagai seorang ibu, sebagai seorang individu lah kan, kita kena terimalah itu sebagai satu ujian, dia cakap. Dan ingat, ujian itu bukan untuk kita saja, tetapi ujian itu untuk semua orang di sekeliling kita. Jadi saya rasa macam bila saya dengar benda tu, saya rasa macam saya dah kena expect something different lah. Sebab sebelum ni kita mengharapkan semuanya smooth. So saya mengharapkan dah kena ada expectation yang berbeza lah. Maksudnya mungkin akan ada cabaran yang berbeza selepas anak itu dilahirkan. So itu basically cerita bagaimana Anik didiagnose dengan achondroplasia. Saya suka dengan ayat yang Dina sebut sebentar tadi ya. Bila mana sesuatu ujian itu menimpa kepada diri kita ataupun diri orang lain, ia bukan sebenarnya hanya ujian kepada mereka yang terlibat, tetapi kepada kita semua yang berada di sekeliling orang yang diuji. Kalau kita lihat tadi Puan Dina share, maksudnya dia ada expect sesuatu yang akan berbeza lah daripada ibu bapa yang lain ya. Jadi kalau dalam keadaan itu, adakah Puan Dina berhenti kerja selepas bersalin untuk accommodate dengan keperluan yang berbeza tersebut atau bagaimana? Selepas Anik dilahirkan, memang masa saat dia dilahirkan tu memang nampaklah ramai sangat pakar yang turun nak tengok dia kan, sebab kita adalah average size parents. Kita adalah parents yang normal, tapi ada anak yang dia panggil dwarfism ataupun kerdil. So semua orang tanyalah history kesihatan, medical history, ada tak dekat dalam family yang ada yang yang dwarfism, yang achondroplasia macam Anik. So banyaklah soalan-soalan yang tanya, dan saya boleh cerita masa saya bersalin tu, setiap masa ada doktor ataupun doktor-doktor pelatih yang datang untuk bertanya tentang situasi tersebut. Tapi kita hanya kongsikan mengikut apa yang kita tahu lah kan. Tapi bila dah daripada situ, sejurus saja Anik dilahirkan, banyak sangat appointment yang kita kena attend.
Kalau orang lain selepas bersalin 2 hari ataupun 1 hari dah boleh balik. Tapi Anik kena stay sampai 3-4 hari untuk doktor-doktor pakar monitor, doktor ortopedik, doktor pediatrician, so doktor telinga, kan banyaklah yang nak tengok keadaan dia. So masa tu saya dah nampak lah Anik tak boleh dihantar di nursery sebab of course lah treatment dia mungkin berbeza daripada anak yang lain, cara nak jaga dia pun mungkin berbeza. So saya tak rasa sesuai untuk berada di nursery dan masa itulah kita ambil keputusan untuk ambil pembantu rumah. Tapi cabarannya pula bila ada pembantu bertukar, bersilih ganti. So cabarannya bertukar pembantu dan sampailah satu saat masa dia berusia 1 tahun nak buat MRI scan, nak tengok apa yang ada dekat dalam brain dia. Masa tu dia over sedation. Itulah yang kalau nampak gambar tadi yang dia tak sedar tu, itulah adalah dia saat dia over sedation, terlebih ubat tidur sebab nak masuk dalam table MRI tu. So masa masuk dekat dalam table saya nampak dia tak boleh bernafas. So itu sebagai seorang ibu itu adalah saat yang paling menyayat hatilah saya rasa kan. Tengok anak mulut dia dah berbuih. So kita tak tahu nak expect macam mana. Tapi masa tu saya tanya nurse okey ke anak saya kan. So masa tu lah nurse nampak je dia macam tu, muka dia dah biru, dia dah tak boleh bernafas, mulut dia dah keluar putih semua. So masa tu nurse grab dia, pasangkan pump oksigen tu dan lari pergi ke kecemasan. So masa tu memang kita orang dah tak boleh nak kawal emosi dah, memang masa tu dah menangis lah. So masa tu lah baru kita rasa kehadiran dia itu adalah satu hikmah. Maksudnya kita nak dia berada dengan kita. So masa tu bila dah daripada pukul 12 tengah hari dia tak sedar, sampailah pukul 9 malam baru dia boleh buka mata. So itu macam satu peluang lah untuk kami kembali menjadi seorang ibu ayah lah saya rasa kan. So dari situ kita nak perbaiki balik apa kekurangan kita sebagai seorang ibu. So dari situ jugalah saya fikirkan kalau bukan saya sebagai seorang ibu yang menjaga dia, saya nak mengharapkan kepada siapa lagi. Macam itulah. Dan masa itulah saya buat decision untuk berhenti kerja. Sekiranya masa tu bekerja sebagai apa tu masa tu? Ambil decision untuk berhenti kerja. Masa tu saya bekerja di salah sebuah syarikat telekomunikasi. Dan pada masa yang sama saya buat part time takaful juga sebab saya dah ada plan untuk berhenti kerja. So takaful itu adalah satu lagi support lah untuk sebelum saya resign. So bila saya dah start buat takaful and start develop income dari situ, and then seterusnya barulah saya resign. Baik, sebenarnya berada dalam saya percaya syarikat telekomunikasi korporat ya, which is benda tu dah selesa, manfaatnya sangat besar sebab saya pun pernah bekerja di GLC kan, jadi saya memang tahu dan saya dapat relate. Tapi itulah perasaan seorang ibu, pengorbanan seorang ibu, seorang isteri bila mana diuji dengan anak-anak. Saya percaya ibu akan mengorbankan segalanya untuk anak-anak yang terbaik. Sebab saya boleh relate, saya boleh relate dan bukan mudah sebab kalau ibu bapa pun untuk pasangan yang ada anak yang normal, tapi kita selalunya anak sulung ni selalu dikatakan sebagai uji kaji kan. Macam kalau orang yang anak-anak yang normal pun, tapi ini adalah ujian yang anak yang pertama tu satu ujian yang dah sangat besar. Jadi nak tak nak bila mana kita ada ujian gitu, walau sehebat mana pun kerja yang kita ada, jadi itulah pengorbanan yang dibuat oleh seorang ibu dan seorang isteri. Jadi kita nak tahu pula lah macam mana Encik Faizal dari segi penerimaan Faizal semasa itu sebagai suami dan seorang ayah. Jadi adakah Faizal juga bercadang untuk mengorbankan kerjaya pada waktu itu? Masa itu Cik Faizal kerja apa tu masa itu? Saya juga bekerja dalam industri telekomunikasi di masa tu samalah company dengan Dina masa tu. Lepas tu berhenti. Masa berhenti pun ujian sebenarnya. Sewaktu tu diberhentikan sewaktu Anik dalam perut lagi. Kita bawa pergi check up, jumpa doktor kat klinik. Ujian lah waktu tu. Lepas jumpa doktor, saya hantar dia dah balik. Bila saya masuk office balik, dapat surat. Surat dibentikan serta-merta atas result tertentu lah. Itu ujian juga. Masa tu kita rasa macam, ya Allah,
apa yang kau nak tunjukkan sebenarnya kan. Tetapi saya percaya sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik. Sebab dia takkan buat sesuatu yang sia-sia. Sebab dia nak gantikan dengan benda yang lebih baik. Beberapa minggu tak salah saya dapat tawaran untuk pekerjaan yang seterusnya lah. Di telekomunikasi juga lah. Telekomunikasi utama lah. So dan di situlah saya bina Kerjaya. Dan soalan tadi nak kata bagaimana saya menerima keadaan ni kan. Bukan mudah lah, bukan mudah. Kalau Dina pun boleh kata macam mana diterima dengan keadaan yang terkejut. Nak kata terkejut ada, happy, gembira semua ada kan. Semua bercampur bau. Tapi sebagai seorang ayah, nalurinya tetap sama. Kalau ditanya pada semua penonton pun sama. Ayah ni nakkan yang terbaik buat keluarga kan. Nak sediakan satu tempat tinggal yang terbaik, pendidikan yang terbaik, makan minumnya. Lepas tu, yalah Anik kan dia istimewa. Dia tak ada coverage takaful yang mana-mana tak boleh ambil, tak boleh submit. Kita tak submit, tak lepas. Jadi satu keputusan berat kalau saya kata saya nak berhenti kerja juga kan. Jadi saya terpaksa bekerja, meneruskan Kerjaya untuk maintainkan coverage hospitalization tu. Sebab time tu Anik memang selalu warded. Appointment satu hal, warded pun dia selalu demam, tak sihat kan, dia selalu. Jadi company punya coverage itulah yang membantulah sebenarnya. Pada waktu itu dan ketika itulah tindakan dan keputusan yang saya patut buat. Kan sebab itulah saya percaya, sebab kalau lelaki ni kita nampak kan, nampak macam cool je kan, tapi hati menangis kita tak tahu. Tapi mungkin macam dari segi isteri pun dia akan rasa macam kenapa suami busy and so on, tak boleh nak support and so on. But masing-masing ada kepentingannya. Sebab saya faham bila mana Cik Faizal cakap bila mana anak tu keluar masuk hospital, dia melibatkan kos, melibatkan duit. Jadi kalau kita tak ada coverage daripada company, kita nak rujuk ke mana? Nak keluarkan duit poket, ada atau tidak? Sebab kenapa kalau nampak tiba-tiba moderator malam ni mitis air mata kan? Panel okey je moderator yang nangis. Sebab saya boleh relate keadaan itu sebab saya pernah berada dalam keadaan yang sama. Cuma ujian saya tu tak sebesar Faizal dan Dina lah. Tapi sebab itu kita melihat pada waktu itu apa yang boleh dibuat adalah apa yang terbaik pada waktu itu kan. Jadi kalau kita tengok apa yang telah dikorbankan oleh Dina, oleh Faizal, bagaimana Faizal dan Dina menerima ujian tersebut, jadi saya nak tanya pula untuk Dina, macam mana penerimaan orang di sekeliling Faizal dan Dina? Is it okay support system ataupun tak okay? Macam mana tu? Alhamdulillah, sebenarnya dari sudut support family memang sangat-sangat nilah menerima dengan sepenuh kasih sayang lah. Di bahagian Dina kan semuanya macam kakak Dina seorang dalam bidang medikal, dia lebih faham benda ni kan. Sebab mereka memberikan support dari sudut emosi. Itu yang paling penting sebenarnya kan. Emosi dan Anik bagi dia tatang lah sebagai cucu yang sangat disayangi oleh keluarga lah. Cucu sulung ke? Dia bukan cucu sulung. Lah. Tapi dia masa kecil-kecil tu dia ciki sikit. So mungkin Dina ada tambahan. Dina ada tambahan? Okay. So basically benda yang paling penting lah dalam keadaan apapun ujian yang kita terima, sama ada ujian tu adalah ujian anak ataupun ujian Kerjaya, support system adalah benda yang sangat-sangat penting. Dan Alhamdulillah kami dapat support system yang sangat baik daripada keluarga. Sebelah saya pun okey, sebelah Faizal pun sangat okey, dan sahabat-sahabat pun sangat-sangat memberi support yang padulah. Maksudnya sentiasa berikan positive words untuk kami teruskan untuk pergi buat treatment dia, ataupun masa saya bekerja pun bos pun sentiasa bagi kita cuti kan. Cuma sebagai seorang staff, kita pula yang tak selesa untuk sentiasa ambil cuti. So kita rasa macam unfair untuk orang lain. Jadi saya rasa benda tu saya kena ambil keputusan lah, sama ada kita nak masih meneruskan Kerjaya ataupun nak fokus kepada anak tu sendiri. Itu maksudnya yalah, memang kita akan rasa tak selesa sebab macam kita punya portion tu ada orang lain terpaksa support disebabkan masalah peribadi kita kan.
Tapi tak mengapa, kita lihat ya tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat perkongsian Faizal dan Dina setakat ini menunjukkan bagaimana ujian anak syurga ini telah merubah landscape kehidupan mereka yang asal. Sebab mungkin kita semua asalnya kita ada cita-cita, impian macam mana lepas ni, lepas dah kahwin, ada anak, lepas tu nak buat apa? Nak saving, nak beli rumah, nak beli and so on kan. Tapi sebab bila mana tiba-tiba ada ujian yang unexpected ini, ia merubah landscape asal. Asal mungkin kita dah buat plan cantik and so on everything, and then kita kena adjust sebab ujian ni. Sebab dia tak semestinya ujian kehidupan ni mungkin bagi Faizal dan Dina ujian anak syurga. Tapi orang lain di luar sana, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin masing-masing ada ujian tersendiri. Mungkin yang sedang nak menunggu menimang cahaya mata, tiba-tiba diuji suami meninggal dunia dan banyak lagi cabarannya kan. Tapi kita nak lihat sebab kita nampak perubahan yang besar adalah berlaku terhadap kerjaya sebab cita-cita dan impian itu terpaksa dikorbankan kerana demi keluarga bagi Dina dan juga Faizal. Jadi kita nak tahulah macam mana, saya open lah Faizal atau Dina nak jawab ni kan. Macam mana Faizal dan Dina boleh sama-sama terlibat dalam industri pewarisan harta Islam? Siapa yang nak jawab? Okay, basically saya bermula sebagai perunding takaful. So daripada situ saya nampak keperluan untuk saya ketahui ataupun explore lagi apa itu pewarisan harta kan, sebab saya pun tak pernah tahu ada lagi satu industri sebenarnya dekat dalam dekat Malaysia ni untuk kita explore dan untuk kita cari ilmu tu. Sebab bila saya jumpa dengan klien, kita propose untuk hibah takaful, tapi klien tanya macam mana saya nak buat hibah untuk harta yang saya ada, kerana faraid dia adalah faraid yang kritikal. Jadi daripada situlah saya nampak ada beberapa kali yang klien tanya macam tu. Jadi saya rasa keperluan untuk saya tahu dan ambil tahu explore industri pewarisan ni adalah satu keperluan. So daripada situlah saya cari lagi satu solusi macam mana saya nak bantu pelanggan tu lah. Dan basically Faizal pun mungkin boleh cerita macam mana dia pun dijemput untuk berada dalam industri pewarisan. Okey, dulu tadi kan saya sebut saya dalam bidang telekomunikasi kan. So kalau siapa-siapa dalam telekomunikasi ni dia tahu bagaimana dinamik industri tu. Kalau kata dia sentiasa berubah dari satu kuarter ke satu kuarter. Jadi kerjaya saya memerlukan pengembangan dari sudut masa. Masa bersama dengan keluarga. Masa itu sangat-sangat sikitlah untuk saya berada di bersama Dina dan anak-anak kan. Kalau boleh kata istilah tu tiadalah weekend untuk saya. Tiadalah weekend untuk saya. Tiadalah hari raya. Kadang-kadang tu hari raya pun tak ada. Tak ada. Jadi saya nampak sebenarnya saya selalu berdoa lah sebenarnya saya nak satu situasi bersama keluarga. Saya nak satu kerjaya yang saya berapat dengan keluarga. Masa tu pula keadaan sama, mak dan ayah saya pun dalam keadaan tidak sihat kan. Saya berdoa juga untuk saya dapat satu kerjaya yang memudahkan saya untuk ulang-alik cerita bawa mak ayah kan. Jadi Allah makbulkan doa tu. Masa tu saya ada bermula juga buat part time bersama Dina lah. Saya bantu Dina dalam takaful. Dina memang dialah yang ajar saya macam mana nak close kat takaful tu semua. Dan bila saya dapat rentak tu, saya dapat rentak macam mana, saya dah boleh sikit-sikit sambil mengambil langkah untuk berhenti kerja lah. Berhenti kerja dan bersama dengan Dina dalam takaful. Dan sebenarnya kita mencari lagi satu peluang. Kami mencari satu lagi peluang selain takaful. Bila saya tanya Dina, apa lagi kita nak buat? Macam Dina cakap tadi lah, ada orang bertanya berkenaan dengan wasiat, hibah kan. Kita tak tahu, kita tak ada solusi. Dan sewaktu saya bekerja dulu, ada seorang ex-boss saya, dia tunjukkan satu kad. Dia kata, Faizal, kau takaful kan? Kau jumpa orang ni juga. Kenapa? Dia kata, okay, tuan ni dia buat wasiat dan hibah. Saya tak faham lagi, saya tak faham benda tu. Saya biar je dulu. Tapi sebenarnya, ironinya, office untuk Kausa tu sendiri berada di bawah office kerja saya. Laluan saya pergi lunch, laluan saya balik office. Jadi setahun benda tu berlalu tanpa saya pergi kat situ kan. Saya simpan je kat tu. Dan akhirnya terdetik untuk kami pergi bersama. Setelah kali kedua tak silap, akhirnya kami bersetuju dan mengambil keputusan untuk bersama dengan Kausa Wealth Management lah, dan berada dalam industri pewarisan.
Dan diperkenalkan oleh sahabat kami lah sebenarnya. Sahabat tu pun dalam bidang takaful. Masa tu Dina pergi kursus di takaful lah. Maksudnya macam itulah dari segi Dina ni, sebab ada sebab kenapa Allah hantar orang-orang untuk bertanya solusi tu kepada Dina, yang menyebabkan dia melorongkan ke industri pewarisan. Dan Faizal pula pun dah datang dah peluang tu banyak kali. Tapi mungkinlah seperti Allah katakan, kalau belum tiba masanya, maka belumlah. Tapi when is the right time, maka itulah peluang dan peluang yang wujud dan diambil oleh Faizal dan Dina untuk berada dalam industri pariwisata Islam ni ya. Okey. Sebenarnya kan tuan-tuan dan puan-puan, Faizal dan Dina pasangan suami isteri ni dalam industri pariwisata Islam bukan kaleng-kaleng ya orangnya, merupakan leader di Kausar, dan di bawah pimpinan mereka berdua ada hampir 80 rakan niaga perunding pewarisan harta Islam. Jadi satu kejayaan yang sangat besar, bukan mudah ya, sebab nak pimpin 80 orang. Sebab orang, bukan nak ayam kan. Orang ni macam-macam ragam ya. Jadi kalau kita nak tanyalah, mungkin kita tanya Dina dulu, kita tanya ladies dulu kan. So kita tanya dulu, apa cabaran Dina bila bekerja bersama-sama pasangan dalam industri yang sama 24 jam nampak muka dia? Kan, sebab kalau saya dululah masa kerja kat otomotif dulu, saya memang dah cakap dah, saya memang nampak ramai orang kahwin dalam pejabat yang sama, cakap tak larat lah, dah dekat UPI dah tengok dah, rumah tengok lagi. So macam Dina, apa cabaran yang bekerja sama-sama, duduk sama-sama, memang ke mana-mana saya memang nampak pasangan ni berdua je macam melangkas apa-apa event pun. Okey, jadi kongsikan Dina. Okey, terima kasih Nat. So basically saya rasa cabaran kerjaya ni ada dekat semua orang. Tapi cabaran untuk bekerja bersama pasangan dalam satu company ataupun satu agensi yang sama, saya rasa dua benda lah. Yang pertama adalah komunikasi dan yang kedua adalah nak cari keserasian. Sebab walaupun kita adalah pasangan suami isteri, tapi untuk mencari keserasian untuk bekerja bersama bukanlah sesuatu yang mudah. Dan komunikasi tu adalah cabaran yang paling besar. Sebab apa, kadang-kadang bila kita pasangan suami isteri kita ada 4 benda lah yang saya rasa kadang-kadang kita tak tanya. Kita mengharapkan pasangan kita faham. Kita tak tanya. So mengharapkan dia tahu je kan. Dan yang kedua, kita tak cakap. Harap dia faham, dia macam ada kuasa psikik kan, boleh faham apa yang ada dekat dalam minda kita kan. Yang ketiga, kita tak ada komunikasi langsung. Mungkin itu cabaran yang ketiga lah. Tak ada komunikasi langsung. Ataupun yang keempat, kita bukan seorang pendengar yang baik. So itu 4 benda yang saya rasa sangat penting untuk ada dekat dalam bila bekerja bersama dengan pasangan. Sebab itulah titik bermula bagaimana kita nak memperbaiki supaya semuanya ataupun apa yang kita plan itu smooth. Dan daripada sudut keserasian, saya rasa benda tu semakin lama kita bekerja bersama, kita dah mungkin boleh faham rentak pasangan kita bekerja. Jadi mungkin kalau orang lain perlukan masa 15 minit untuk bersiap setiap pagi, kita tahu pasangan kita memerlukan 40 minit contohnya. Jadi kita kena kejutkan dia lebih awal lah. Macam tu lah. Contohnya lah kan. Jadi kita makin lama kita bersama bekerja, lebih faham macam mana pasangan kita lah. Itu 2 cabaran yang saya rasa lah bila bekerja bersama pasangan. So kalau saya dapat recap lah daripada apa yang Dina sebut tadi, bukan terpakai kepada pasangan yang bekerja bersama-sama je, yang tak bekerja bersama-sama pun memang yang paling penting adalah komunikasi. Saya memang faham lah, kalau perempuan ni memang dia suka expect lelaki ni psychic kan. Tapi kalau saya sendiri, saya suka cakap je. Sebab kalau saya nak jadi psychic tu sampai tahun depan pun tak dapat lah apa yang nak kan. Kalau saya faham sangat. Sama-sama suami saya programmer. Kalau kita setakat bagi hint-hint tu, insyaAllah lah sampai ke kubur pun belum tentu dapat. Jadi kalau nak sesuatu tu, bagi tahu dengan jelas apa nak, senang. Jadi kita tengok dekat situ pentingnya komunikasi. Memang sebab komunikasi ni, kebolehan berkomunikasi ni, mana-mana manusia pun memerlukan skill ini. Sebab kita hidup di dunia ni bukan seorang-seorang. Tak ada kita hidup seorang-seorang. Jadi bila kita nak
berdua, bertiga atau dalam masyarakat, nak tak nak kita kena berkomunikasi. Jadi penting untuk ada komunikasi skill yang baik dan juga kena mendengar. Kalau kita bercakap je tak dengar, masalah juga kan. Okey, jadi kalau Dina bercakap dari segi cabaran bekerja bersama-sama pasangan, jadi kita nak tengoklah daripada Faizal pula kan. Okey, kalau dari segi Faizal lah, apa cabaran? Tadi cabaran Dina ni dengan Faizal je kita tanya. Untuk Faizal ni, apa cabaran berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat Islam terutamanya di Malaysia yang mempunyai literasi kewangan dan perancangan harta Islam yang sangat rendah. Dan especially kita nak cerita pasal pewarisan, wasiat, hibah, pusaka faraid ni, ia satu isu yang tabu dalam masyarakat kita. Kalau boleh, mak ayah kita cakap tutup mulut, jangan cakap benda ni. So apa cabaran Faizal nak berinteraksi dengan masyarakat, nak menyedarkan kepentingan untuk merancang harta dan menguruskan pusaka. Ya, silakan Faizal. Okey, thank you Nat. Okey, untuk cabaran tu sebenarnya masyarakat masih belum faham sepenuhnya. Okey. Sepenuhnya berkenaan dengan benda-benda basic, benda-benda utama dalam pengurusan perancangan atau pengurusan pusaka kan. Jadi sebab itulah tugas kita sebagai dai pewarisan sebenarnya, kita yang kena menguasai beberapa jenis ilmu. Contohlah ilmu undang-undang itu sendiri, ilmu syariahnya, ilmu hukum hakamnya, macam-macam ilmu, dan sebenarnya ilmu kita pelajari itu pula dia datang dalam pelbagai term yang kadang-kadang kita sendiri pun nak kena faham dulu. Dan itulah tugas kita. Dan istimewanya bila berada dengan Kausa, DC Kausa ni, sebenarnya kita belajar satu lagi skill ilmu, iaitu komunikasi. Inilah yang memudahkan apa yang kita belajar tu, term yang kita kurang faham, yang kita tak biasa dengar tu, kita boleh tukar untuk difahami dan mudah difahami kepada masyarakat di luar sana. Jadi dekat sini itulah kelebihan yang ada di Kausa, dan pada saya itu cabaran yang patut diharungi oleh semua dai-dai pewarisan. Faham sih, jelas maksudnya bukan mudah. Ya. Sebab apa? Sebab kita bukan sekadar memberi kefahaman, tetapi kita juga perlu untuk memberikan mereka bertindak terhadap perancangan harta mereka. Itu ilmu. Cabaran tu banyaklah, maksudnya bukan sekadar satu kita nak berkongsi ilmu. Adakah masyarakat ready atau bersedia nak menerima ilmu? Sebab kadang-kadang kita nak share ilmu ni pun orang tak nak dengar. Tak nak dengar bab harta ni, rancangan harta hibah ni tak nak kan. Dah dengar pula nak bagi mereka rasa pentingnya. I kena buat benda ni, kalau tak family I, waris I akan terkesan. Mungkin yang asalnya T20 tapi bila tidak dirancang harta, tidak diuruskan pusaka, waris tadi mungkin boleh jadi miskin tegar. Harta ada banyak tapi beku di sistem perundangan sebab kita leka ignorance untuk merancang harta semasa hidup. Kemudian kita salahkan faraid. Itu yang kita sedih. Saya sangat sedih bila kita baca di sosial media ini, bila mana ada cubaan mendidik masyarakat tentang ilmu faraid, tapi banyak kecaman yang dibuat. Banyak kecaman, tapi saya percaya kecaman ini berlaku kerana mereka jahil. Mereka tidak tahu ilmu ini. Sebab saya sendiri pun sebelum berada dalam industri ini, saya pun tak tahu. Kita tak tahu, kita ingat the moment meninggal dunia tu, everything auto urus kan. Everything auto. Faraid datang ketuk pintu rumah, faraid dah datang untuk settlekan. But it's not like that. So kalau kita sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita dengarkan dahulu video pesanan penaja. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Perusahaan Kausar Wealth Management Senin Berhad.
Okey, itulah pesanan penaja. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke sesi Bina Kerjaya. Itulah pesanan penaja daripada Kausar Wealth Management sebentar tadi. Okey, kalau tadi kita dah dengar dah, Dina dan Faizal berkongsikan cabaran semasa bekerja bersama, cabaran dengan masyarakat nak mendidik tentang pewarisan harta Islam ni. Kan takkanlah kita nak cerita pasal cabaran, kesusahan semata-mata kan. So kita tanya pula lah, dia tanya, apa yang syoknya? Kalau saya orang Kedah kan, apa yang syoknya? Keseronokan atau kepuasan diri yang dapat dicapai oleh Dina bila berada dalam industri pewarisan harta Islam ni. Ya Dina, silakan. Okey, saya rasa benda yang paling best lah, yang paling seronok bila berada dalam industri pewarisan adalah dari sudut kepuasan kita ada spend masa sendiri. Sebab pada satu keadaan saya dan mungkin Faizal pun pernah diuji dengan ibu dan ayah yang sakit. Saya pun pernah diuji ibu yang sakit dan kami berkorban untuk spend masa untuk jaga mereka kan. Dan saya pernah cuti sebulan maksudnya spend masa sebulan untuk menjaga ibu. Sebab masa tu memang mak saya tak boleh nak jaga diri sendirilah kan, tengah sakit. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang hikmah lah berada dekat dalam industri ni. Sebab kadang-kadang kalau saya fikirkan semula, kalau saya masih bekerja 8 ke 5, mustahil lah saya boleh ambil cuti sebulan straight direct macam tu kan. So satu yang saya sangat-sangat syukuri adalah masa bersama dengan family, especially mak ayah dan juga family sendirilah, anak-anak dan pasangan sendiri. Dan lagi satu kepuasannya adalah dari sudut memberikan yang terbaik kepada family kita lah. Itu yang saya rasa, sebab kadang-kadang dalam kesibukan mungkin kita bekerja atau kat luar ke, dari sudut nak spend masa ataupun berada bersama dengan anak-anak atau family tu mungkin kurang. Tapi dekat sini kalau pergi bekerja pun, pergi keluar pun, pergi buat aktiviti pun, apa saja kita boleh bawa family sama-sama. Yang tu yang seronoknya. Dan yang paling best, seluruh perunding-perunding di Kausar pun ada persepsi yang sama. Maksudnya bila bawa family pun dia welcome lah. Maksudnya welcome family kita as part of the keluarga Kausar. Itu yang paling seronok lah dekat sini. Faizal mungkin ada nak tambah satu patah dua kata sebelum dia tanya soalan panjang sikit? Tak ada? Nak unmute ke? Okay, tak apa. Ada nak tambah support system lah. Support system tu sangat penting. Awal-awal tadi kita cakap support system sebab tu anik dilahirkan, support system dari family. Di Kausar pun sama. Sebenarnya di sinilah saya di Nina mencari satu peluang, mencari ilmu. Dalam masa sama kita dapat family dekat sini. Family Kausar. Dan culture yang berbeza di tempat-tempat lain sebelum ini, culture-nya sangat berbeza. Rakan-rakan niaga yang faham, direzekikan dengan rakan-rakan niaga yang sangat baik. Dan banyak lagi yang saya nak sebut tapi sebenarnya support system itulah yang sebenarnya membantu para da'i di sinilah. Dia cabaran, tetapi cabaran itu boleh dilalui, insya-Allah. Kalau dari segi ilmu pewarisan pula, apa manfaat yang dapat diperolehi secara direct kepada Faizal sekeluarga ataupun kepada ahli keluarga di sekeliling? Sebenarnya alhamdulillah lah dengan apa yang dia macam timing tu kena bila saya berada dalam industri ni pula, bila ayah meninggal, ibu meninggal, jadi kita tahu nak buat apa. Kita tahu bagaimana nak melakukan tindakan. Kita berbincang dengan adik-beradik. Samalah juga dengan Dina pun. Ayahnya meninggal. Dina antara orang yang inilah yang membantulah dalam pengurusan pusaka sehingga selesai. So inilah kita nampak sebenarnya masyarakat tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak bermula. Dan inilah sebenarnya tugas kita masih lagi panjang, masih lagi jauh. Perjuangan kita masih lagi perlu lebih cekal, lebih aktif dalam bantu masyarakat di luar sana lah. Okay. So kalau saya recap lah, apa yang keseronokan dan syoknya lah, saya nak keluar juga ayat Kedah malam ni kan. Syoknya berada dalam industri pewarisan ni, kalau macam Dina akan cakap masa bersama keluarga.
Sebab masa pun satu rezeki. Ada orang kaya tapi tak ada masa. Masa dan masa bersama keluarga. Bukan mudah kalau saya nampak, mungkin saya rasa sebab dulu Faizal dah kerja sampai hari raya pun kerja kan. So sebab itulah saya rasanya dia kerja pergi trip. Tapi sebab ada PKP dia tak boleh pergi trip kan. Sebab kalau tak kita nampak Dina Faizal ni sekejap dia pergi bercuti. Angkut semua. Pergi akad hibah klien dekat Terengganu. Balik kampung sekali buat akad hibah klien. Sekejap tiba-tiba dia pergi Kedah. Sekejap tiba-tiba dia pergi Johor kan. Bawa semua sekali kan. Maksudnya sambil bekerja, sambil bercuti bersama keluarga. Bukan semua orang dapat peluang tersebut je. Sebab kalau dulu saya kerja kilang, saya memang tahu. Memang tak boleh. Sebab kalau kita suka-suka ambil cuti ni akan mengganggu production. Jadi kalau kita tengok daripada segi Faizal juga beritahu pengalaman dengan ada ilmunya itu dapat membantu pengurusan pusaka ahli keluarga sendiri. Sebab itu kalau saya percaya setiap keluarga sekurang-kurangnya kena ada seorang ahli keluarga yang bekerja dalam industri ini supaya dapat membantu ahli keluarga masing-masing kan. Okey, jadi kalau kita lihatlah sebenarnya kan daripada awal sampai ke akhir tadi ni, kita melihat di sebalik ujian anak syurga, seperti mana tajuk kita hari ini, hikmah dan peluang di sebalik ujian dan pengorbanan. Jadi kita nampak hikmahnya dekat sini, ujian ini mendewasakan Faizal dan Dina di seawal fasa perkahwinan. Jadi kalau kita lihat, memang selalu orang cakap kan, kita biasanya kita berada dalam comfort zone. Tapi bila mana be strong is the only option, so we have to be strong. So dekat sini kita tengok hikmah Faizal Dina mendepani ujian tersebut, kemudian redha dan percaya setiap yang berlaku tu pasti ada hikmahnya, dan tak semena-mena Dina dengan Faizal jumpa peluang untuk membantu ummah melalui perancangan Harta Islam, Pewarisa Harta Islam boleh bantu lebih ramai orang di luar sana, masyarakat di luar sana yang memang tak tahu pun perancangan harta tu apa, pewarisan tu apa. Kalau yang selalu disebut faraid kan ada, tapi kita tanya balik, siapa waris faraid tuan? Belum tentu ramai yang boleh jawab. Belum tentu lagi yang bercakap itu tahu apa itu sebenarnya faraid. Jadi saya percaya juga bila Faizal dan Dina memakai kasut, golongan yang mempunyai ibu bapa yang mempunyai anak istimewa. Pastinya anda berdua, Faizal Dina, lebih memahami kepentingan untuk ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ini merancang harta. Bukan sebab kita sayangkan harta tersebut, tapi sebab nak memastikan kebajikan anak istimewa ini terjaga sehingga ke akhir nyawanya. Sebab kalau saya ada kawan-kawan yang juga mempunyai anak istimewa, kata mereka lah ibu bapa ni selalunya, biarlah anak yang meninggal dahulu, kerana kalau kami meninggal dahulu, siapa yang nak menjaga kebajikan anak-anak ini? Ini yang biasa saya dengar daripada perkongsian rakan-rakan saya. So saya nampak di sini satu peluang Faizal dan Dina, you all nampak kepentingan untuk nak membantu ibu bapa yang ada anak istimewa ini untuk merancang harta. Mungkin boleh cakap sikit tentang perkara ini, mungkin boleh bagi saranan kepada ibu bapa di luar sana yang juga mempunyai ujian yang sama seperti Faizal dan Dina. Okey, pesanan saya tak ada pesan lah, cuma ini pengingatan untuk diri saya sendirilah. Sebab kadang-kadang bila kita sangat diuji dengan apa pun ujian yang kita rasa walaupun ujian itu sebesar kapal, tapi ingatlah dan yakinlah rahmat Allah itu seluas lautan. Jadi sebesar apa pun dugaan ataupun cabaran yang kita lalui, Allah sentiasa ada kan. Dan satu lagi, kita adalah hamba Dia, jadi kita tak berhak pun nak mempersoalkan apa yang diberikan kepada kita. Itu yang saya selalu peganglah. Jadi kita, sebab kadang-kadang mungkin ada yang tanya kenapa why me kan, kenapa bukan dia, kenapa bukan orang lain. Tapi sebenarnya setiap apa yang Allah dah aturkan tu adalah yang terbaik, dan yakinlah mungkin ada hikmah di sebalik setiap yang Allah dah tentukan, dan redha dan menerima. Dan sebagai seorang ibu dan ayah, kita tahu keperluan anak-anak, mungkin kita boleh rancangkan benda yang terbaik lah untuk mereka. Sebab saat kita masih ada, kita boleh buat sesuatu. Tapi kalau kita dah tak ada, kita dah tak mampu nak berikan ataupun sediakan sesuatu untuk mereka. Dan itu sajalah untuk apa tu,
pesanan daripada saya lah. Okay, bagaimana pula dengan Faizal? Boleh bagi mungkinlah tips ataupun kata-kata kepada mereka di luar sana, ibu bapa yang mungkin baru diuji ataupun memang sedang melalui ujian tersebut. Okay, thank you Nat. So kepada sahabat-sahabat di luar sana berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Okay, mungkin tak sama apa kita dapat dengan orang lain. Jadilah diri sendiri, jadilah diri anda yang sebenarnya, bukan untuk jadi diri orang lain. Perjalanan hidup kita ni adalah tentang belajar. Belajar untuk menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspresi diri kita ni yang paling tertinggi untuk menjadi seorang khalifah yang sejati. So be the best version of yourself lah. Okay, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Faizal dan Dina kerana hadir dan berkongsi kisah anda berdua bersama ujian anak syurga Anik, dan semoga perkongsian kita pada malam ini akan memberi manfaat lah, sedikit sebanyak, mungkin banyak, membantu tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menghadapi ujian yang sama untuk lebih berani mendepani ujian kehidupan ini. Kerana percayalah seperti mana Allah dah kata, seperti mana dikatakan oleh Allah, setiap kesulitan pasti akan disusuli dengan kemudahan. Ada hikmah setiap yang berlaku itu ya. Jadi macam mana yang Dina cakap tadi, kita kena redha bila mana kita diuji. Seperti mana saya buka majlis kita pada malam ini, kalau kita diuji dengan ujian kehidupan, jangan kita katakan, ya Allah, aku ada masalah yang amat besar. Tapi kita terima dan redha dengan ujian ini dan katakanlah pada masalah itu, aku ada Allah yang lebih, yang maha besar untuk membantu aku mengharungi kehidupan ini. Jadi di sini kita lihat walaupun kita ada asalnya cita-cita dan impian yang terpaksa dikorbankan disebab ujian kehidupan, tapi pasti ada peluang dan hikmahnya bila mana kita redha dan menerima, dan yang datang itu lebih baik dan menjadikan kita lebih baik dan kehidupan kita pada itu lebih baik. Jadi tajuk kita pada hari ini, anak syurga, hikmah dan peluang di sebalik ujian dan pengorbanan. Semoga apa yang kami kongsikan ini memberi hikmah, memberi manfaat dan juga menjadi amal jariah kami, Faizal dan Dina bersama saya Aznati Nayan pada malam ini. Sekadar itu perkongsian kami daripada sesi Bina Kerjaya episod 6 pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Faizal dan Dina. Okay, thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum.